Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di ke market cap dan juga sedikit teknikal analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So sorry, pagi tadi Zul tak sempat nak buat recording. So malam ni Zul akan review untuk malam ni untuk di Bitcoin. Sebab apa? Kita akan more fokus pada Bitcoin, kemudian nanti Zul akan pergi beberapa chart. Untuk hari ni tak ada banyak request, hanya ada satu aja request daripada subscriber ni. Nanti Zul akan buat request kan. So untuk malam ni kita akan tengok Bitcoin adakah akan ada lagi ada potential drop bawah atau tidak. So nanti Zul akan tengok semua trend line, kita tengok support, kita tengok RSI. So kita akan tengok semua tu dan kita akan buatlah rumusan tu ni, adakah akan lagi berlaku kejatuhan ataupun tidak. So guys, ini adalah Coin Market Cap. Kita akan review dulu di Coin Market Cap untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku untuk semalam, ada untuk berlaku untuk hari ni ya, tempoh 24 hours. So untuk tempoh 12 jam untuk hari ni, so total market berada di mana? Total market berada di 2.48. So siapa tahu 2.48 ni macam cakap lah, kita di total market pun dah betul-betul touch trend line. So now kita dapat tanda good position untuk kita bounce balik ke atas. So adakah bounce, nanti kita akan tengok di chart. So tengok volume is expected drop sikit daripada 140 lebih ke 124. So kalau kita tengok dalam percentage, total market meningkat 3.0 tapi volume berkurangan. So normal, macam tu cakap, hari Sabtu Ahad kita akan tengok volume berkurangan. Sebab apa? Kurangnya kata volume daripada CME punya chart. Tu disebabkan hari Sabtu Ahad memang kata volume rendah. So meaning kalau ada kenaikan penurunan dalam total market, meaning kata pergerakan tu adalah tak memberi sebarang efek yang besar, ataupun kita tengok ke sideways ataupun pergerakan chart itu hanya tak kata boring lah, pergerakan tu candle kecil saja. Kemudian kita tengok di dominant BTC. So dominan dalam market BTC berada di 41.6. So drop semalam kalau ikutkan 42. So kata Ethereum naik sikit daripada 91 to 97, meaning kita expected untuk kenaikan hari ni 2.48 ni, 2 expected kita akan nampak kenaikan untuk di recovery drop semalam kita expected di Ethereum dan juga expected di altcoin, juga expected more recovery daripada Bitcoin. So kita tengok harga di bawah. So Bitcoin kalau macam ikutkan dekat tadi, expected altcoin akan recovery more daripada Bitcoin untuk hari ni. Kita tengok dalam percentage untuk Bitcoin untuk hari ni hanyalah 0.83% saja. So drop pada 50, semalam pun memang 54. So kita pun masih lagi berada 54k. So ini memang untuk kita tak memang hari ni kita tengok memang tak ada sebarang pergerakan yang drastik di Bitcoin. So good banyak untuk pergerakan Bitcoin, kita dah dip, expected dia akan buat sikit sideways sebelum dia melakukan buruan. So untuk Ethereum ada recovery sikit 2.54%, Binance almost 4%, Solana almost 5%, Cardano almost 2%, 1.55 macam cakap. Cardano ni 1.4 ke 1.6 adalah good position untuk buy. Sebab apa? Itu adalah minor support. So seperti walaupun kita dah quarter drop pada bawah kita major resistance sebelum ni, macam selalu tu cakapkan, normal untuk kita break bawah major resistance and seperti kita akan rebound balik, dan rebound kali kedua tu kita akan ada confirm kita akan hit 1.6 Fibonacci. So maybe juga nanti tu akan pergi juga di update tu punya update di Cardano. Kemudian nanti kita akan pergi juga Ethereum. So buka siap-siap ataupun nanti tu lupa lah. And then kita tengok di SRP, so kuartal 0.9. So siapa nak tengok SRP, mungkin kita jenguk dengan SRP dah bawah $1. Nak tengok SRP kat mana dia punya price sekarang. Kemudian Polkadot 35 sen. So adakah good position untuk buy untuk Cardano ni, atau Polkadot expected good position untuk buy Polkadot, expect dia return balik dalam kawasan major resistance tu kita tengokkan. Kemudian AVAX drop banyak daripada 120 ke 106. So kita tengok AVAX semalam tu tak pergi AVAX. Kemudian nak Crypto.com regain 14%. Tu cakap Crypto.com ni expected dia dah drop dia punya support, minor support. So now legit untuk kita akan hari ni, dua expectedkan hari ni kita boleh cari dia punya minor resistance. So bila kita dapat minor resistance, malam kita ada support tu memang good position buy. Support dan buy tu memang good. So nanti tu akan tengokkan chat balik. Kemudian Terra Luna 9%. So Litecoin Matic 2%. So mostly macam juga tadi, mostly kita akan tengok hari ini berdasarkan data ke atas ni, iaitu kita tengok kenaikan dalam market 3%, kemudian dominasi berkurangan, Ethereum meningkat. So selalunya data ni senang yang nak baca. Kalau anda tengok market meningkat, meaning kita akan tahu harga coin meningkat, sama ada Bitcoin atau altcoin. Kita akan tengok pula dekat sini BTC dominant. Kalau BTC dominant yang meningkat, meaning kita akan expect ke meningkat ini adalah meningkat itu more dalam Bitcoin. Disebabkan Bitcoin drop daripada semalam 41.2. Sekali lagi ikut ni tengok drop 0.6%. Tu meaning BTC hanya melakukan kenaikan sikit saja disebabkan Ethereum naik yang banyak. Expected Ethereum ni sebagai kata ibu kepada coin,
ibu kepada altcoin. Kalau Bitcoin ni adalah king of altcoin, so Ethereum ni ibarat ibu lah kepada altcoin. So, kalau Ethereum naik, kita akan seperti altcoin yang bawah-bawah juga melakukan kenaikan. Sebab tu kita tengok percentage untuk kenaikan untuk altcoin akan lebih banyak lah di dalam altcoin. So 2%, 3%, 3%, kemudian tengok di 4-5%. Dan bawah kita untuk di kripto 14%. So memang saya nak tengok kripto ni, tengok macam mana nanti kripto. Mungkin kita boleh pergi juga di Terra Luna, di Koti kena Koti juga. Koti nanti pergi Koti, digunakan di Matic, sebab Matic. Dan tu nak tengok Vichen tak lah, Vichen dah tahu dah. Matic, Phantom. Kemudian kita akan tengok juga, kita tengok Sandbox, Metaverse, Sandbox. Kemudian kita nak tengok juga Mana. So dan satu lagi Engines. Tu Engine, mana Engine? Engine. Kemudian kita akan pergi ke atas ni, kita nak cari Koti. So, zoom out sikit, nak cari Koti. So Koti dia bawah, so nak cari tu pun tak jumpa. Kita akan type kat sini Koti. Alright, Koti dah sampai mana? Expected Koti kalau papai 32 sen, memang tu nak buy lah. So sebelum pergi ke tu punya chart, tu kita tengok dulu fear dalam index. So fear index berada di 21. So semalam masa price jatuh, kita tengok fear 47. So 47 tu bukanlah kata menunjukkan indikator untuk semalam. Yang indikator untuk semalam kejatuhan tu kita tengok ini, yang 21. So 21 ni ialah yang semalam. So untuk hari ni punya kita perlu tunggu update selepas 11 jam tu. Macam juga semalam, masa yang tu buat kata live semalam, tu nak record tapi live tu, seperti semalam tu tunjuk 47. So 47 tu masa price drop, bukanlah kata fear yang betul. Fear yang betul untuk semalam ialah kita ni, extreme fear 21. So macam biasalah, bila kita kata normal punya indikator, bila kita extreme fear, price drop, drop pula di support, drop pula di resistance, memang good. Di support, drop di trendline, memang good position untuk buy. Aku kata wajib pandang buy lah. Elok kata jangan buy lock in. Kalau kata good position buy di last support, yes kita lock in. Tapi kata untuk buy kali ni jangan lock in. Buy at least anda nak berapa anda nak invest. Kalau 20%, 30%, dua sepatutnya tak lebih daripada 50% kalau anda nak sesuatu coin itu. So sebelum tu teruskan lagi, so nak thank you dulu sebab apa ada new member untuk membership, join punya member. So Nick Amiruddin, so thank you untuk join untuk ni. So jangan lupa juga pergi ke Zul punya channel and cari Zul punya membership ni, link membership ni, kemudian klik saja membership ni and anda akan terus direct dapat Zul pergi ke Discord. So Discord ni kata bulan ni kata meriah lah, ramai yang menyembang dalam ni. So kita akan share lah. Kalau ada request anda boleh kuota request dalam ni. So untuk malam ni memang tak live. So yang tanya live sebab apa semalam tu live, mungkin dia nak live, so memang tak sempat lah. Tu pun bawa balik kerja ni, tak mandi lagi. So maghrib ni terus buat live. So sebab kalau tu buat lambat, memang kuota nak upload dia lambat. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart. So pertama kita akan pergi dulu di total market. Kita tengok market secara keseluruhan apa yang dah berlaku. So untuk di total market, so macam tu expert tekan, kita akan ada fake out dan breakout ke bawah. So price dah pun sampai. Untuk sekarang ni kita tengok kat manakah price berada di trendline, resistance tu. Minim cakap bila price sampai saja kuasa ni, ini adalah good opportunity untuk kita tengok coin yang kita nak buy tu adakah good position buy ataupun tidak. So ini kata menunjukkan masanya dah sampai untuk kita tengok di altcoin yang kita nak ataupun Bitcoin ataupun mana-mana coin saja, untuk seperti adalah good position untuk kita cari kuasaan buy di mana-mana coin yang kita nak. So untuk berdasarkan RSI dah pun aku kata melakukan drop bawah, tapi kita seperti akan rebound sikit. Mostly maybe kita akan ada mau ke bawah ataupun dia terus melakukan ke atas, sebab apa kita dah melakukan aku kata sikit ada aku kata bull flag ni, bukan bull flag, kita akan seperti nama dulu lupa untuk di okey jap, di sini ada beritahu ni kat tu punya, dulu lupa pula nak nama dia tu, bull division bull bulan dulu lupa nama dia. So kalau anda ingat tu nanti tag lah ruang komen, tapi tu lupa nama tu. Tapi seperti apa yang selalu gini kita tengok adalah price buat aku kata kenaikan buran kat sini, kenaikan buran, tapi bila kita tengok di chart sedang melakukan kejatuhan. So itu apa yang menanda ini adalah kita menunjukkan ini dah bottom. So ini expected kita akan ada good pump naik ke atas. So ini untuk total market. So untuk total market kalau ikutkan ini kita expected kita akan ada satu, yang ini pun kita expected wedge sebenarnya. Kita akan expected berlaku wedge. Sudah pun berlaku wedge ni. So wedge ni adalah pergerakan yang ini. So ini kita akan good bound
and expected mencakap kalau nak selamat, anda boleh buy kat sini, buy di sini tu, ni sedikit risk macam juga lah. Anda buy dulu 50% kat sini, kemudian lagi 50% tu kalau nak buy, anda tunggu bila price itu confirm untuk melakukan kenaikan. Macam mana kita nak tahu confirm kenaikan tu? Kenaikan tu bila kita breakout trend line hijau yang atas ni. So meaning anda boleh grab dulu sedikit buy kat ni, kalau drop lagi bawah kita guna yang kita tak buy lagi, kita buy lagi kat bawah ni. So tapi kalau price turun naik tak masalah, kita dah buy kat kawasan ni, meaning kita akan expected breakout ni kita akan buy lagi. So untuk total market tak adalah buy, tapi expected bila total market buat pergerakan ini, meaning kita akan tengok pergerakan yang sama di Bitcoin. So di kuartal total market kat manakah price target? So expected kalau breakout ni kita akan point of breaking kalau expected ni, so naik ni breaking ni expected akan sampai 2.7, meaning first target lah 2.7, kemudian kita akan expected top wedge iaitu di kawasan 2.9. So untuk sini kita akan tarik kita punya minor resistance, so swing high to swing low, meaning kita akan ada major resistance ni. So nanti kita akan boleh monitor untuk major resistance ni, expected akan draw terus. Sebab apa? Expected ni memang bottom, dah tak ada bottom lagi untuk di total market, tapi apapun price still lagi boleh jatuh. Kalau jatuh bawah ni, meaning kita akan more drop ke bawah, itu di measure dalam 2 trillion. So seperti nanti kalau jatuh ni kita sembang lain. So untuk sekarang ni, jika kita ada price untuk di wedge, untuk ini price target lah yang ni. So seperti price tu betul-betul sampai di kawasan resistance. So seperti kalau price breakout ni, meaning kita akan sampai kuartal 2.7 trillion. So bila sampai 2 trillion baru kita akan tengok balik. Sekiranya price tu berjaya break minor resistance ni, meaning kita akan seperti 1.6, price must be berada di kawasan 3.3 trillion. So meaning 3 trillion ni expected kita akan bulan 11, bulan 12 maybe kita akan tengok kenaikan yang macam ni. Expected dia akan buat sideways sampailah bulan hujung bulan 12. So 3.3 trillion expected kita ada satu lagi trend line kata kita buat satu bearish trend line ni. So kata give and time kata price tu akan break bawah juga, tapi tu tak expected dia akan break kawasan ni. So more expected dia break bila bulan 12 ataupun 22 buat awal tahun depan lah, awal tahun depan. Sebab apa? Macam cakap tu expected untuk bulan kali ni kita expected sampai bulan 12, bulan 1, bulan 2 tengoklah sama ada kata ada sedikit kuartal bonus untuk kenaikan bulan ni, maybe kita akan naikkan sikit. Untuk yang kita nak tengok ni, kita akan beware untuk bearish market ni, tu expected beware sekiranya price tu breakout pattern bearish ni. So breakout pattern ni meaning apa yang berlaku, dia break pattern bearish. So pattern ni sepatutnya tu bawah, sekiranya total market break yang ni, tu price tu datang balik, tu kita perlu beware. Sebab apa? Dua sepatutnya kalau ini yang berlaku, ini dia dah bertanda-tanda untuk price tu drop bawah. So bila kalau ini berlaku, kita akan juga kita akan ada last mega pump sampai 4 trillion. Kalau expected lah 4 trillion, expected Bitcoin boleh sampai 100k. Benda apa yang berlaku time tu, dia akan tunjukkan expected di Bitcoin akan print satu reversal pattern. So meaning kita dah tak perlu tunggu sampai bawah, kita akan jual ke atas ni, meaning price tu akan drop bawah tu meaning masuk balik ke bearish. So meaning kita akan ada price target tu akan jatuh bawah. So meaning kita akan kembali bearish market. So expected untuk awal tahun depan, expected dalam bulan 2 ataupun bulan 3 ataupun maybe awal. So tapi tu expected dalam kata bulan 2 tu kita perlu beware lah, ataupun hujung bulan 12 pun kita dah kata caution. Tapi bulan 1 tu mungkin kita ada room untuk kenaikan lagi, tapi bulan 2 tu kita be caution lah. Expected tu akan cari kat mana kata adakah Bitcoin dah print ataupun di total market adakah dah pun print kata reversal punya pattern. Untuk sekarang ni belum lagi. So now untuk sekarang kita akan expected untuk di Bitcoin. So yang ni dah complete, kita akan delete aja. Tak perlu kita monitor banyak. Yang ni pun dah price target dah pun complete. Yang ni pun dah sampai. So kita kata tak monitor. So now kita expected untuk wedge ini untuk di total market akan melakukan peningkatan. So untuk minggu ni hari Sabtu rahat, maybe kita sideways. Kemudian hari Isnin mungkin kita akan buat slowly. Kemudian hari Selasa kita akan breakout. Kemudian expected hari Rabu, Khamis, Jumaat kita akan expected ada huge run untuk kenaikan di total market. So bila total market meningkat, kita akan expected Bitcoin juga dan altcoin lain juga akan turut melakukan peningkatan. So itu yang tu nampakkan di total market. So kata sedikit positif signal untuk kita mengatakan expected kita akan ada minggu depan ada start buran berlaku. So untuk confirmation kita perlu tunggu break yang ni. So cakap lah. So let's go kita ke Bitcoin. Kalau sembang di total market pun kita tak boleh nak buy di total market. So kita hanya tahu pergerakan dia. So meaning kita akan ada pergerakan bullish untuk di total market. Tapi sekiranya break bawah, tu cakap kita ada lagi potential untuk break bawah sampai 21. Kalau break bawah nanti barulah kita sembang lain. Sebab apa? Zul more nampak bullish. Expected di RSI pun, stock RSI pun more semua dah print bullish. Kita berada di trend line, RSI berada di reversal,
Stock RSI pun berada di oversold. So meaning kita ada good momentum menaik ke atas lebih besar berbanding momentum untuk turun ke bawah. Sebab tu Zul more bullish untuk kenaikan untuk minggu depan. So let's go, kita pergi ke Bitcoin. So Bitcoin apa yang berlaku dah pun buat. So Bitcoin expected dia akan buat sama juga pergerakan. So untuk Bitcoin ni probably kita akan seperti ini, kita akan boleh draw satu channel baru. Seperti yang ni mungkin kita buat trendline baru. Nanti tu akan cubakan buat satu trendline yang ni. Yang ini kemudian touch yang ini. Right, seperti kita akan boleh buat yang ini trendline ni. So yang ni pada buat lower low ni ke lower line. So supposedly maybe kita akan dah dapat pun kita punya satu trendline yang baru, satu wish yang baru sebenarnya. Okay, yang pada ni low ini. Okay, tu ambil yang ni, delete jap. Alright, kita ambil yang ni. Untuk yang ni swing low to swing low. So kita akan gabungkan 3 point tu, expected kita tengok adakah dia akan follow. So expected dia akan follow cantik je wave tu. So yang bawah ni sebab apa kita ambil yang ni, semua ni mostly kita akan boleh follow juga. So kita akan beware juga. So untuk trendline yang ni kita akan expected pada low ini, akan draw. So ini kita akan dapat another wedge. So wedge ni boleh juga kita monitor. So yang ni dia akan tukar warna putih lah, warna putih. So ini wedge expected yang kita boleh monitor. So ini mungkin kita akan delete. So now kita akan monitor yang ni. Circuitnya drop dari bawah ni, kita akan ingat kita ada satu lagi wave. So ini quarter expected boleh berlaku. So expected kalau breakout sampai mana, point of breaking expected untuk minggu depan. Kita dari sini breakout, kita expected boleh sampai ke 62 balik. So apa yang ada di 62? So expected kita akan ada resistance ini. So betul tak kita akan tarik balik swing high to swing low. So meaning kita akan ada resistance kita kat sini. So meaning resistance dengan price target kita kuartal seiring ataupun kuartal sama lah, kita ada resistance gini, price target pun sini. So meaning kita ada potential break saja sini. So cakap untuk Bitcoin now adalah good position untuk buy. Siapa nak kuartal dollar forecast average tak perlu tunggu sampai 51 ni. So trendline ni cakap macam dekat sebelah ni, kita ada possibility untuk buat satu trendline baru daripada lower low ini. So meaning kita akan ada good, kena price tu bound. Kalau price tu naik turun ke sini, meaning kita akan expect kita akan buat satu trendline baru, iaitu dari sini swing low to swing low, meaning kita akan ada trendline yang baru. So macam mana kita buat trendline bawah ni? So meaning selalu kenaikan selalunya bila Bitcoin kata hyper price, expected kita akan buat trendline tu lebih kecerunan dia lebih tinggi. So lebih tinggi tu meaning kita perlu more beware lah. So untuk ini nanti Zul akan drawkan kemudian, tapi Zul expected ini akan boleh berlaku. Apapun kita nak tunggu nak draw trendline tu, kita akan tunggu dulu bila price itu breakout trendline ini. So bila price tu breakout saja trendline ni, barulah Zul akan tarik trendline tu. Expected whatever price touch trendline tu, good position untuk ada DCA lagi. So untuk sekarang kalau siapa nak buy, ada good position untuk buy di Bitcoin, buy dulu sikit dan dengan all in buy dalam percentage dalam 30%, 40%, tak lebih pada 50%. Dan kalau yang lebih tu, kalau drop lagi bawah, kita akan guna yang lebih kata yang kita tak shopping lagi tu. Kemudian kalau ada price tu naik, kita akan buy bila price tu breakout trendline ni, retest kita akan buy. So ini kita buy sini dan buy sini, expected kita akan layan saja. Kemudian sampai dia resistance, kita akan tunggu untuk confirmation dia apa, price break saja ni. So, kalau nak tambah lagi, kita boleh tambah lagi DCA kat sini. So sebelum dia pergi ke 1.6 expected untuk di ni berada di 78 dolar, 78k dolar untuk di Bitcoin untuk bulan 12. So pun kita tengok dulu step by step. Untuk sekarang macam cakap, untuk expected lah good position to buy. So expected nanti hari Ahad ni, hari besok ataupun hari Senin, dia akan possibility tu akan buy juga untuk di Bitcoin. Untuk sikit tu akan buy dalam 100 dolar, tu tambah sikit lagi untuk di Bitcoin, atau sorry 100 dolar pula, RM1000 untuk di Bitcoin. Tu akan tambah di Bitcoin, nanti tu akan update kan bila tu buy, expected hari Ahad ataupun hari Isnin nanti. So sebab apa kita tengok price dia pun berada di stock RSI berada di oversold, price stock RSI dia baru oversold, RSI pun dah berada oversold. So meaning good bound, kita berada di good lantai, good deep untuk kita buy. Sebab apa, inilah antara good opportunity untuk buy. Tu cakap kata RSI untuk RSI pula untuk di wish kata buat pergerakan ni. So 1, 2, 3, 4. So expected ini 4, 5 dan expected yang ke-6 kita akan breakout. So expected itu yang kita boleh laku. Dekat yang ke-5 ni adalah good position untuk kita entry. So yes, kita bukanlah 100% boleh naik, tapi kalau bila nak buy, macam tu lah kita buy. Kita ada rule buy kita. Macam Zul, dia ada rule kalau dah wish ni, expected kalau dah touch yang ke-5 memang dia akan buy. Expected dah tunggu ke-6. So
Kalau 6 dua buy lagi. Expected kalau siapa nak invest lagi boleh invest lagi. Kalau Zul Zul buy kat sini, dah confirmation 2 hold saja position untuk naik atas. Sebab Bitcoin memang Zul buy untuk long term punya holding. Expected kalau buran je pun Zul hanya buat keluar modal je, yang profit Zul akan tinggalkan dalam Bitcoin. So itu di Bitcoin. So siapa nak buy consider go buy, tapi yang kata Zul hanyalah buat advice. Kat mana Zul buy, ini ya tempat Zul akan buy. Sebab apa Zul akan nanti Zul akan update kan bila Zul buy. Seperti hari Ahad nanti Senin ni Zul akan buat pembelian di Bitcoin. Kemudian kita tengok dekat coin-coin lain. Pertama kita akan pergi dulu di yang review pula yang kata request NKN. So NKN ni coin apa? NKN. So NKN berada di, kalau ikutkan market, ada di Binance. So kita akan pergi NKN. Ini aku kata request daripada subscriber, NKN USD. So ada di Binance. So dia akan buat request ni sebelum tu pergi ke chart lain. So NKN, so nampak pergerakan dia. Okay, kalau tengok chart ni, secara kata based on experience lah. Kalau tengok dia punya chart ni memang pergerakan dia cantik, meaning dia punya fundamental dia cantik. Okay. So those expected dia berada betul-betul di last support. So swing low, harga paling low, kemudian harga paling tinggi, kemudian kita tengok kat manakah major support. So major support berada di kawasan ni. So ini adalah beranda ini adalah last support. So whatever price dalam major support ataupun last support ataupun lantai paling bawah, senang cerita, adalah good position untuk anda all in dapatkan anda punya target. So apa masuk Zul all in? Kalau dalam channel Zul selalu cakap all in, bukanlah all in semua modal anda. So anda perlu tentak target. NKN ni berapa anda nak buy, berapa anda nak hold. Contoh kalau anda nak buy 1000 coin, anda nak simpan aset NKN ni 1000 coin untuk apa? 2 tahun, 3 tahun. So terpulang pada anda, ataupun sampai bulan, sampai dia naik sampai price target. So anda boleh consider kat sini. Kalau yang secara Zul buat sama ni, whatever, kalau Zul kaji dia punya fundamental good, Zul expected kalau ini kena tengok chart, aku kata pergerakan ni pun cantik untuk long term punya holding, and then expected fundamental dia pun cantik ni pergerakan dia. So meaning kat sini now adalah good position untuk anda entry all in untukkan dapat target. Target anda nak 10,000, 10 coin, 1000 coin tu bergantung kepada anda. Tapi bagi Zul ini adalah good position untuk all in dapatkan target anda. So itu untuk AKN. So let's go, kita pergi yang chart pertama yang tu nak tengok adalah Cardano. Cardano kita akan pergi letak sebelah Koti. Sebab apa Cardano dan Koti ni aku kata seiring lah. So Cardano, apa yang berlaku di Cardano? So Cardano dah drop pun 1.5. So cakap Zul ada minor support kawasan ni. Daripada macam mana dapat minor support ni? Last support untuk dia expected dia akan more naik atas. Swing low to swing high tu dapat ni minor support. So whatever dalam kawasan price 1.8 ke 1.47 adalah good position untuk buy. Tapi kami cakap kita akan ada minimize sikit daripada trendline ni. Sebab apa kita expected trendline ni bound, tapi sebabkan dia drop bawah, expected kita akan cakap ini adalah pattern kata Cardano. Selalu ada dua benda. Kalau Cardano ni anda akan tengok memang, kalau anda dah start tengok chart Cardano ni, anda kaji Cardano, anda akan tengok dua benda ini. Yang pertama, Cardano selalu dia akan buat consolidation yang lama. Kemudian bila consolidation lama, dia akan print satu bullish pattern. Menyebabkan inilah aku kata falling wedge, adalah bullish pattern expected 68 akan break ke atas. Apa yang dah selalu dibuat, dia akan fall breakout. Dia akan fall breakout, jatuh bawah, kemudian dia masuk balik dalam kawasan ni, and expected masa tu kita akan ada good run untuk naik ke atas. So normal untuk pergerakan ni sebagai macam tu, tak panik pun kawasan ni, and then kita ada di kawasan support kita pun still lagi kawasan di 1.4. Kalau drop bawah lagi, ini bermakna kita akan seperti Bitcoin yang akan melakukan dropping. So dropping itu kita akan seperti kat mana kita punya support, meaning kalau Cardano drop lagi bawah pada ni, meaning kita akan perlu monitor last support untuk Cardano. So untuk current last support Cardano kat mana? Swing low to swing high, price tu akan berada di kawasan ni. So dah draw pun dia punya box ni, iaitu di kawasan 1.2 dan 1. So average tu baik dulu 1.1. So sekiranya Cardano drop balik ke kawasan ni, so apa yang berlaku? Siapa nak invest untuk long term adalah good position untuk buy untuk long term. Tapi macam cakap, expected Bitcoin akan melakukan kenaikan. So expected akan jatuh 1.2. Kita akan tengok bila Bitcoin regain. So macam mana kita tengok hari ni, macam mana Bitcoin sedikit regain, kemudian altcoin akan melakukan regain banyak. So bila Bitcoin regain untuk kita minggu depan, hopefully minggu depan kita regain, expected Cardano juga akan start regain. So pertama kita monitor sama ada betul atau tak dia punya recent ni. Kita tengok kalau base experience memang macam ni yang berlaku. Sebab tu tak panik pun dalam Cardano ni, tak jual pun walaupun price tu drop bawah, tu tak risau pun. Sebab apa? Zul hold untuk hold untuk long term macam nama binatang,
hold untuk long term untuk Cardano ni expected sampailah kuartal Bitcoin print kuartal pattern reversal. So selagi mana Bitcoin belum print pattern reversal untuk bawah, sama ada double bottom ke kuartal dah head and shoulder ke, sampai kalau kita tengok kat Bitcoin tu ada head and shoulder ataupun reversal pattern, barulah time tu akan all kata close semua the position di altcoin. Sebab apa? Bila Bitcoin drop, kita akan expected kata altcoin yang bawah ni akan drop more drastic. Kalau Bitcoin drop 80, kita akan tengok altcoin lain akan drop expected lah 90 lebih. So masa tu kita akan reinvest balik di altcoin kita bila price dah pun di dip. So itu untuk di Cardano. Kemudian kita akan pergi Coty. Coty dah sampai mana? 40%. 40 sen untuk di Coty. So Coty tu ada chart mencakap chart di Coty ni sama je pergerakan. So meaning kita normal untuk pergerakan ni mencakap walaupun dia dah naik break bawah resistance, kita akan tunggu balik naik ke atas. Untuk di Coty ni zone berminat untuk tambah lagi another 1000 coin. Zone buy tu 1000 coin kat sini. Expected kalau Coty drop dalam kawasan 32, zone akan buy lagi di Coty. So untuk sini maknanya kat sini maknanya kita dah ada minor support. Sebab apa? Yang ini adalah last support untuk kita monitor daripada swing low ni to swing high ni. So untuk sebenarnya kita perlu monitor another support punya, support yang betul yang kita akan delete dulu support ni. Ikutkan kita perlu monitor low minor support ni, swing low to swing high, meaning kita akan dapat kita ada minor support. So cakap tak kisah pun kalau drop bawah, kita ada still lagi mana support ni. Kalau drop lagi support ni, barulah kita akan drop support ni, kemudian barulah kita akan last support. So kita step by step nak buy ke mana. So kalau anda fikir untuk long term, anda aku cakap tak kisah pun Coty boleh lagi drop dekat kawasan 32. So 32 ni betul di kawasan, aku cakap kalau Coty drop kawasan 33, 32 ni memang tu akan grab buy lagi lah untuk di Coty untuk long term punya holding. So seperti bila Cardano naik nanti, expected Coty juga akan turut melakukan peningkatan yang sama. So sekiranya Bitcoin naik minggu depan, kita expected Coty akan regain balik momentum. So regain balik meaning kita akan break another one more time untuk break resistance ni, meaning kita akan expected ada good more bullish untuk di Coty. Expected altcoin lain jugalah sama. So di Coty, so kita pergi Ethereum. So Ethereum ni kita akan pairkan dengan Matic. So apa yang berlaku di Ethereum sekarang ni? So let's go, kita pergi ke chart Ethereum. So Ethereum tu ada dalam 4.1. So untuk Ethereum sama juga macam ni. Dia cakap kita ada breakout, 4 breakout. Dan kenapa tu cakap breakout? Jangan buy. Dia cakap jangan buy kawasan ni. Sebab apa? Price itu walaupun naik, kita berada di kawasan trend line, kemudian kita ada di major resistance. Dan betul-betul malam tu terus jatuh, and then seperti di Bitcoin jatuh. So untuk ini, untuk Ethereum ni, kita dah breakout kemudian jatuh, kita belum lagi sampai target. So ni expected untuk kalau ikutkan pattern ni, breakout dan retest, and expected kita akan ada lagi minor part. Untuk Ethereum kita ada nampak print untuk Ethereum ni, dia sedikit print bullish bearish. Expected kita akan ada more drop bawah itu sampai 38. So sekiranya ini berlaku, meaning kita akan expected di Bitcoin akan ada turut sikit lagi berlaku kejatuhan. So jika possibility Bitcoin boleh drop balik ke 51 kalau ikutkan di BTC USDT kita ada trend line. So mostly macam kat akan tunggu lagi sampai hari Isnin nanti mana US buka, barulah kita akan tengok macam mana akan naikkan. So untuk yang ni, untuk BTC masih ada potential untuk drop sampai ke kawasan ni. Tahu, maybe dia akan ada one more time untuk retest kawasan ni sebelum dia melakukan sedikit W, barulah dia melakukan kata. So ini kita akan ada potential drop lagi sikit. So ini boleh berlaku, tapi sama ada naik ataupun drop, kita akan tunggu macam pergerakan market untuk minggu depan. Tu jika Ethereum ada sedikit print bearish pattern. So meaning dia dah breakout retest. So retest ni adalah ada potential untuk dia sampai ke 3.8k untuk di Ethereum. So siapa ada buy di kawasan ni 39, consider dah good buy pun. Even kalau dia jatuh balik 9 hanya kuartal beza $100 je, tak salah, consider still lagi good position buy. Seperti kita akan ada good run untuk naik atas. So untuk di Ethereum ni seperti ada wedge juga. Tu akan draw satu trend line untuk wedge. So kita akan seperti ni low ni ke low ni. So macam ni seperti kita akan ada wedge ni. So meaning macam dekat tadi Ethereum ada possibility ada lagi one more drop untuk test line last sebelum dia melakukan ke atas, ataupun dia dah tak test lah, memang dia akan ini saja, expected dia akan bounce balik naik ke atas. So itu yang boleh berlaku. Ataupun kalau siapa dah ada buy kawasan Ethereum ni kawasan 39, consider dah good pun tak perlu tunggu 38. So meaning kalau
tak drop ni, Zul tak buy lah Ethereum. Zul akan layan siapa ada bercakap Zul akan buy sekiranya Ethereum jatuh 3.8k. So itu yang Zul expectkan. Kalau tak drop tak salah, Zul akan biarkan, Zul akan guna modal tu bila Ethereum breakout trendline ni and then retest, Zul akan buy kawasan ni. Zul tak dapat buy kawasan ni tak masalah, Zul akan buy di kawasan ni. So buy kawasan ni expectkan breakout kita akan 1.6 and kata ikutkan di minor resistance ni. Untuk di Ethereum, kalau ini yang bottom dia, so yang ni ini kita tak boleh delete lagi sebab apa, price tu belum sampai lagi. Kita akan stay monitor to swing high, to swing low, current low. Kita dah buat pun double bottom ya, double bottom kawasan ni. So expected dia ada good bound, untuk expected ada boleh good bound naik atas. So better break saja minor resistance ni, current minor resistance. So 1.6 kita akan expected mana 1.6 kita expected sampai di 5.4k untuk di Ethereum. So itu yang boleh berlaku. So apa pun dalam market boleh berlaku, tapi kita hanya cari potential buy untuk sekarang ni. Sebab apa kita fokus untuk cari buy, sebab apa kita price dan drop dan bawah tu cakap Ethereum consider good position. Siapa buy kawasan ni, siapa terlepas boleh tunggu. Kalau ada rezeki 38 kita grab, kalau tak ada rezeki breakout ke atas, breakout trendline hijau ni, breakout retest kita akan buy. So sama saja, kita tak kisah kalau buy kawasan ni anda akan untung lebih banyak, tapi kalau ada buy kita still untung. So untung tu kita akan kira dalam percentage. Tu modal ni tak kisah, modal tu lain orang, lain modal dia, lain kepayan modal tu kita akan kira je berapa percentage tu. Kalau nak sembang, jangan sembang kata berapa banyak kita untung, sembang dalam bentuk percentage. So berapa untung? So semalam untung 20% daripada modal. Sebab apa? Kita nak jagalah kata hati masing-masing. Lain-lain tu lain, aku kata modal tu lain-lain kepada macam Zul pun aku kata modal pun tak adalah aku kata jurung-jurung sangat, bilis-bilis je. Tu ada kata macam tu, macam dah Zul more expected Zul akan more dalam percentage. Sebab tu cakap dalam bila Zul untung, Zul cakap more dalam percentage. Tapi pun tak masalah kalau kita kata okey, tak masalah, anda boleh bagi tahu je berapa anda untung. So untuk current, kalau Zul kan untuk currently yang dia punya portfolio sekarang ni expected kalau ikutkan dalam percentage dalam 25%, 5%. Zul tak lama dah tak tengok percentage, tapi Zul ingat dalam kata dalam amount tu, dalam expected dalam untung bersih kan baru 10k. Tu baru 10k untung bersih untuk Zul selama Zul hold selama ni. Betul Zul hold daripada bawah ni and then Zul tambah lagi. So now kata even jatuh pun Zul still lagi untung 10k untuk kata bersih punya untung. So 10k lah, 10k ringgit lah, bukan dalam dolar. Dalam dolar tu memang kata baru tu punya total investment tu punya dalam kripto. So itu di Ethereum. Kemudian kita pergi juga di Matic. So Matic apa yang berlaku? So expected di Matic, so Matic ada satu pattern di atas ni. Dia tunggu untuk di Matic ni. So siapa nak buy Matic ni cakap, itu dia ada buy kawasan ni. So now dah position buy. Untuk sekarang kita monitor minor support dan minor resistance. So kat mana minor resistance dia? So expected minor resistance, first kita ada major resistance yang ni, yang break ni malah kita akan 1.6, tapi kita perlu monitor juga minor resistance. So minor swing high to swing low, kita ada minor resistance di kawasan ini. So meaning sekiranya price to break ini, meaning kita akan price to 1.6 sampai balik all time high dia. So ini untuk normal untuk price bound kawasan ni. So sebab tu tak panik pun walaupun dia jatuh. Sebab apa, normal bila sampai resistance memang kita akan ada drop ke bawah. So untuk yang ni price Matic seperti akan main bound kawasan ni. Apa yang kita tunggu? Kita tunggu saja breakout. So seperti kalau breakout ni ada confirmation, yang confirmation kedua adalah breakout minor resistance and expected ketekan 1.6 berada di sini. So bila sampai break 1.6, meaning kita ada potential untuk break major resistance. So tak perlu tunggu buy kat sini. So now kita dah boleh buy pun di minor support. So sedikit kita ambil sedikit risk, kita buy di low iaitu di kawasan ni. So tak perlu tunggu di atas ni. Ini katakan return on investment kita more kat atas. So, bukan ini, sorry, yang ini. So minor support kita ini tak perlu. So kita monitor sekarang, kita ada minor support dan minor resistance. So minor resistance ni kita berada di major support. So kata yang kata penting lah. So siapa nak buy, memang cakap itu kawasan 1.4 lah good position untuk buy. Sekiranya Matic drop lagi kawasan trendline, anda perlu grab buy untuk di Matic untuk long term. So itu yang tu dah expectkan di Matic. So kalau Matic ni kalau tu nak buy lagi kat mana, tu akan expected, tu akan tunggu sekiranya dia break saja trendline ni, barulah tu akan buy lagi untuk di Matic. So itu di Matic. Kemudian kita pergi juga di sikit di SRP. So SRP, apa yang berlaku di SRP? Drop bawah $1. So SRP still lagi bercakap, SRP still lagi dalam long term, still lagi dalam last support. So last support still lagi kita hold untuk long term. So support, last support dia berada di 89. So kena Bitcoin naik, expected kata SRP kuat akan turut berlaku peningkatan. So untuk SRP ni kita akan buat satu trendline baru. Trendline hijau ni dah tak valid.
kita akan guna satu trend line baru ini yang hijau ni. So meaning sekiranya kita nak buy, anda nak invest balik dalam Matic, anda boleh tunggu bila price itu breakout trend line hijau ni, breakout trend line yang baru akan expected di atas. Sebelum ni kita ada trend line ni, so trend line dah fail, so now kita ada trend line yang baru. So itu untuk di SRP. So sekejap tu nak buat satu trend line bawah ni, tengok trend line ni. So expected kalau SRP nak drop lagi sampai mana, kita boleh nampak SRP boleh drop sampai kawasan trend line orange di bawah ni. So cakap kalau drop bawah ni, meaning hold dulu, jangan buy. Sebab apa, kalau buy ni expected kita akan ada high yang lama. Tapi juga lah di SRP ni normal expected minggu depan kalau Bitcoin naik, kita expected SRP juga akan regain balik momentum naik ke atas. So itu untuk SRP. So still lagi hold untuk long term. Sebab apa, average tu 1.34 juga tu buy untuk hold long term. Expected biarlah, aku kata kalau turun pun dia akan hold lagi. Sebab apa, SRP memang projek yang aku kata cantik, cuma masalah dengan ECC saja. Kemudian kita akan pergi kat Polkadot. So Polkadot, apa yang berlaku di Polkadot? Expected ada good position buy di Polkadot sebenarnya. So Polkadot tu 35. So apa yang berlaku di Polkadot? So Polkadot tu ada target tu 31 ke 27. So untuk Polkadot ni sedikit bearish, iaitu price dah pun breakout kita punya trendline, macam dekat betul breakout trendline, tapi major resistance dah di bawah. So untuk kita buy bawah ni, so seperti apa yang berlaku di di Polkadot ni, apa yang berlaku bila price tu drop, so anda boleh tunggu opportunity buy di kawasan 31 dan 27. Kalau drop, yes boleh buy. Expected dia akan breakout one more time ni baru akan expected anda ada more strong untuk ke 1.74. So kalau nak buy deep, consider 31.27 adalah good position untuk anda entry. So kalau ikutkan sini kita ada, kalau ikutkan macam sama juga macam di Koti, kita punya kat sini pun dah ada minor support. Yang ini tu ambil swing low, kita ambil yang pada ni punya swing low, yang ini swing low to swing high. Kita expected price tu pun dah berada di minor support. Okay, price pun berada di minor support. So, kalau ikutkan kita ambil yang bawah lagi ni, so sama juga price tu expected dah pun sampai. Ini kalau kita tengok, aku kata last support yang mengatakan, aku kata sebelum dia bearish, so last buy lah, aku kata last buy sebelum kita hold pembelian kita yang ini. So kalau Matic drop sampai kawasan ni, consider inilah memang last buy sebelum anda. So ini 27 swing, 27 ke 22 adalah last buy. Kalau drop bawah lagi, kita akan hold, kita akan tengok target bearish. Tu kalau itu yang berlaku. Kalau break bawah ni, meaning kita akan expected Polkadot akan masuk dalam bearish market. Tu expected kalau ini berlaku, semestinya Bitcoin juga akan melakukan keberdekaan yang sama. Tu expected untuk itu bukanlah bearish untuk sekarang ni, expected yes akan berlaku, tapi ke depan expected untuk bulan minggu depan kita akan more bullish untuk Bitcoin. So hopefully bulan 12 kita ada pump ataupun tak pump, tak pasti, tapi percentage untuk naik tu adalah lebih tinggi. Sebab apa, untuk end of year circle seperti kita belum ada lagi kata running up yang kata kuat. Expected Bitcoin akan buat running up yang kata ke depan, expected sampai 100k, and then barulah expected untuk Polkadot dan altcoin lain juga akan turut melakukan peningkatan. Dua target iaitu di 1.6. So macam cakap, kita dah pun break 1.6 and dah break pun major resistance, give a time price 1.6, cuma price tu taklah bergerak secara lurus. Yes, price jatuh sikit ke bawah ni, so price jatuh adalah good position untuk buy. Disebab jatuh ni adalah jatuh sebabkan Bitcoin yang melakukan dip. So bila Bitcoin recovery, expected Polkadot juga akan good recovery. So 1.6 adalah $74 adalah good position untuk anda keluar modal ataupun take profit di kawasan 1.6. So kita akan pergi juga di AVAX. So AVAX, apa yang berlaku di AVAX? So AVAX, Avalanche mana? Okay, Avalanche mana? Sure, okay, mana? Bukan mana pula, AVAX dulu. AVAX tu tak buy lagi AVAX. So AVAX update. AVAX adakah good position? Untuk cakap, AVAX tu ada monitor minor support. Alright, dah pun sampai di mana support sebenarnya. Kalau ikutkan, kita akan delete ni. Kita tak pakai Fibonacci ni, kita akan monitor. Okay, yang ni pun kita delete. Kita tak nak semak-semak chart kita. Okay, now apa yang tu monitor? Kita monitor minor support dan minor resistance. Swing low to swing high, kita ada minor support yang kawasan ni. So price dah pun sampai minor support. Now good position untuk entry. Dua seperti kejatuhan ni adalah 30%. So tengok adakah 30% atau tidak.
30%. So normal macam cakap, kalau nak buy FOMO, effect dah melakukan kenaikan, now adalah good position untuk buy. Tapi jangan buy lock in, buy untuk at least anda nak ada position. So macam effect, macam Zul tak ada lagi position kat effect. Now consider adalah good position Zul untuk masuk di effect. Berapa? Terpulang kepada anda. Tentu kalau anda nak invest RM1,000, maybe kat sini anda boleh invest dalam 50%, tak lebih daripada 50%. So seperti Bitcoin ni adalah good bounce. Macam cakap tadi, Bitcoin pun dah menunjukkan kuarter lantai bawah. So meaning bila Bitcoin melakukan rebound, kita seperti AVAX juga akan melakukan rebound. Ke AVAX kalau nak confirmation naik atas lagi mana, kita akan ada minor resistance. So minor resistance, swing high to swing low, kita akan dapat minor resistance. So sekiranya AVAX break resistance ni, meaning kita akan ada opportunity untuk 1.6 dia berada di $174 untuk AVAX. So siapa buy kawasan ni adalah good opportunity untuk dapat kata TP di 174, ataupun nak buat keluar modal ataupun nak keluar profit. Seperti kalau kata nak be safe, anda buy kawasan ni sampai 174. Sebab apa? Kita buy di high. Bila kita buy high, kata kita tak boleh hold lama. Bila kita buy kat sini seperti sampai saja 1.6, at least anda buat keluar modal. So yang profit tinggalkan, kalau drop lagi pun tak masalah, profit tu still lagi untung. Kalau kata price naik, so yang profit tadi akan lagi berganda. Seperti dalam 224. So at least kita secure kita punya kata modal di AVAX. So ini yang tu nampakkan di AVAX. Kemudian kita akan lihat di Crypto.com. So di Crypto.com apa yang berlaku untuk chart. So Crypto.com tu seperti ada good support seperti yang AVAX yang dah AVAX buat ni. Seperti di CRO pun buat pergerakan sama. So ini adalah CRO. So CRO kalau ikutkan, kita akan tengok ini support ni kan, yang semua tarik di bawah. So akan cari yang ini high, and so kita ambil yang ni. So kita akan ambil daripada yang atas ni, swing low to swing high, and expected kita berada dah pun di minor support. So kat sini, so meaning apa yang berlaku sekarang untuk di Koti ni, siapa yang dah buy terlepas cakap untuk target ni. Tapi pun tengoklah, kalau ada Bitcoin drop lagi, possibility kita akan more drop bawah ni. So kawasan yang tu cakap ni, so apa pun ini antara potential yang kita boleh drop. Tapi seperti ini kak bolehlah support. So sekiranya ini support dia, so meaning kita kalau kita terlepas buy, so meaning kita akan tengok saja. Now kita akan tengok price tu nak pergi sana, swing high to swing low. So tengok berapa percentage jatuh. 30-34. So consider good lah. So meaning kita akan monitor yang ni aja. Mana support tu, ini kita akan seperti nak price tu nak ke mana untuk di crypto. Siapa ada buy dulu, kalau nak price target tu seperti yang ini, kita minor resistance 1.6 kita akan seperti $1.19 untuk CRO. So sekiranya Bitcoin pump, kita akan seperti CRO pun akan turut melakukan pump. Nak confirmation, tunggu dia break dulu minor resistance ni. Minor resistance baru akan seperti 1.6 di $1.1 untuk di CRO. So itu untuk di CRO. Kemudian next coin kita akan pergi kat Terra. Untuk akan pergi kat Terra Luna tu ada buy sikit je, tapi tu ada position. Tu Luna sekarang kat mana? Luna di 43. So kawasan tu buy tu kawasan ni. So Luna ni dah drop. So expected Luna ada lagi price nak jatuh bawah. Saya dia dah buat sideways. So untuk yang ni kalau kita ada minor support. Kita akan tengok minor support dia, iaitu yang pertama. Kita akan delete yang ni dulu. Kita tengok minor support dia ialah yang ini, swing low to swing high. Kita ada minor support, price dah pun betul-betul di minor support. Untuk sekarang memang tu tak nampak lagi good position buy. Tapi kalau nak FOMO, macam lah, consider good. Sebab apa? Price dah pun jatuh dalam 30%, dah pun 32%. So meaning kita boleh monitor ni sebagai support. So untuk confirmation atas, macam itulah kita akan cari support, minor support dan minor resistance. Swing high to swing low, kita akan dapat minor resistance kawasan ni. So break saja minor resistance ni, sekiranya price naik, expected kita akan ada confirmation untuk price itu sampai mana. Expected akan price itu sampai ke 1.6, iaitu dalam $65. So siapa nak kata first entry dalam Luna, atau aku ataupun Terra Luna, kau now adalah consider good buy. So jangan buy all in, buy sikit je, 20%, 30%. Anda target berapa anda nak dalam Luna. Contoh kalau ada modal RM1,000 nak invest, anda dah memang nak ada dah standby pun RM1,000 nak invest kat Luna. So cuma nak cari entry buy saja. Untuk sekarang consider good buy, tapi jangan buy semua habiskan RM1,000. Masuk at least tak lebih pada 50%. So kalau anda masuk 500, price naik, breakout, so expected anda boleh buy kat sini lagi 500. So expected ni kat 1.6 aja anda boleh bawa keluar modal. Yang profit tu terpulang kepada anda keluar teruskan market atau tidak. Kalau anda keluar terus market, kalau price terus naik, so meaning anda tak ada keuntungan bagi Zul.
anda buka 65 ni, bawa keluar modal, so meaning dah selamat 1000 tu. So yang profit tu biarkan, kalau price naik lagi naik atas, kita akan ada keuntungan lagi. So bercakap, selagi mana Bitcoin tak print lagi kuartal reversal pattern, selagi itulah kita boleh hold kita punya profit. And tapi nak selamat, sebab apa kita buy high expected di $1.65 ni, at least anda bawa keluar modal. Kalau anda boleh baca chart, anda boleh tahu pergerakan macam tu, walaupun itu CRO dah pun sampai di 1.6 tapi tu stay hold. Kenapa? Sebab tahu expected ada lagi hiburan. Macam cakap di CRO tu, walaupun tu expected dah pun sampai dua cakap itu adalah good position untuk modal, tapi tu tak bawa keluar modal. Sebab apa? Tu tahu yes, dia akan, walaupun tu hold, dia akan tahu dia akan ada hold, ada drop, tapi drop ni kata normal untuk drop quarter correction, expected ada good buy, expected akan berlaku lagi kenaikan disebabkan Bitcoin belum lagi melakukan quarter dia punya dip bawah. So untuk di Luna tadi, now consider good untuk anda embrace, tapi juga ini adalah quarter, kalau Zul nak buy, inilah yang Zul carikan. Sebab apa tu buy, Zul dah terangkan tadi. So kalau anda nak buy juga, kalau anda buy silakan, tapi risiko itu anda tanggung sendiri. Sebab apa yang Zul buat ni lah analysis untuk Zul. Maknanya kalau Zul nak buy di Luna, Zul seperti inilah now adalah good position untuk buy, tapi buy macam mana, jangan buy lock in. So itu di Luna. Kemudian kita akan pergi juga di Phantom NKN dah tu. Phantom kita akan pergi sekejap je. Alright, Phantom berada. Okay, Phantom sama juga, dia ada monitor minor support, minor resistance. So macam juga whatever price dalam 1.917 lah good position buy, itu tu dah buy pun di Phantom. Now tunggu saja kalau Phantom tu break trendline ni, meaning kita ada confirmation untuk dia break major resistance ni. So break major resistance ni, kat manakah price target kita untuk 1.6 kita akan seperti price tu berada di 45, kemudian kita dah melebihi 4.2. So meaning kita akan monitor another, kalau more lagi naik atas, kita seperti 4.2 dia yang barulah di $9 untuk di Phantom. So walaupun kita dah hampir pun target kita 35 daripada major resistance sebelum ni, kita dah break major resistance, kemudian 4.2 dah pun sampai. Sama kita tengok kata pergerakan Fibonacci dah pecah ni, sama dia. Contoh kita tengok pergerakan ni, the break major resistance sampai 1.6, dia buat retestment macam mana, expected 30%. Kalau tak percaya kita tengok 30%. Tengok betul-betul dalam 30%, lebih sikit 50%. So sama juga sini, break major resistance, aku buat sedikit quarter correction 30%. Tu juga kalau nak buy, inilah quarter, kalau nak buy FOMO, inilah quarter buy yang kita tengok. Kita jangan buy FOMO on buta lah. Kita buy juga bila kita ada segi. Macam juga based zone punya experience, bila price 1.6, yes kita akan drop. Tu drop sampai mana untuk altcoin, apa mana-mana coin, expected anda perlu tunggu at least 30% dia drop. 30% drop tu anda boleh cari dah dia punya kita minor resistance tu. Untuk yang ni berapa dah drop, yang ni pun expected drop banyak agak, 40%, 50% agak, 40%, 50%. Ini Phantom ni dia ada karakteristik dia bila drop dia naik sampai price target, kemudian dia expected akan 40 ke 50% drop. So 40-50% drop. So meaning good position untuk kita di CA kawasan ni. And expected sampai mana? Expected sampailah di 1.6, iaitu di 45 mungkin kita akan nampak lagi ada 50% drop. Tu normal untuk karakteristik untuk di Phantom. Kemudian kita akan pergi Sandbox. So Sandbox tu kata adakah good position untuk buy sekarang. Terus kita akan Sandbox dah sampai mana? Sandbox dah pun sampai di 4.2 tu punya target, kemudian dah pun retest. So untuk untuk di Sandbox ni memang tu takkan buy lah. Sebab apa, dah memang hyper, walaupun kalau ada lagi kenaikan tak masalah. Jadi kalau nak FOMO juga, so kita akan cuba guna rule 30% kita tengok adakah boleh. So price dah berapa drop, price baru drop dalam 25%. Tu bukanlah good position untuk buy. So untuk di Sandbox ni macam cakap, kita ada satu pattern bearish, kemudian price tu break up. Macam cakap tadi, ini yang kita akan tengok di Bitcoin. Kalau Bitcoin bring sama, tu meaning apa yang berlaku di Sandbox ni, those pattern, kalau Bitcoin kata regain balik trust, kata flow, money flow ke dalam Bitcoin balik, kita akan seperti apa saja projek metaverse ni, kita akan seperti dia akan sell, kemudian dia akan masuk dalam Bitcoin. So apa yang berlaku, expected metaverse akan ada huge drop balik ke bawah. So kalau nak buy Sandbox ni, memang tu takkan buy kata FOMO ni. Apa yang tu akan tunggu, tu akan tunggu last support. So last support, current last support kat mana, tu akan delete yang ni. So yang ni pun maknanya dah tak perlu monitor dah, dah complete kita punya circle untuk kita monitor. Tu untuk sekarang ni kita akan tunggu untuk Sandbox. Kalau price tu jatuh kawasan ni, swing high to swing low, so kita ada last support kita berada price kita berada di kawasan ini.
So kalau sandbox jatuh kawasan ni memang Zul akan buy lah. So kalau dia naik lagi, meaning kita akan support dia akan lebih ke bawah. So antara 3.2 ke 1.9 adalah good position untuk kita entry. Ini adalah entry apa? Ini adalah entry all in. Apa itu all in? Kalau anda target nak invest 5,000 dekat sandbox, consider antara 3.2 1.9 adalah good position untuk anda all in, teruskan 5,000 sedang hold saja untuk long term. Sebab apa? Price dah jatuh pun last support. Cakap bila last support, good position buy, kita tunggu saja break major resistance, break resistance seperti 1.6 more ke atas, seperti mana yang Zoom monitor di bawah ini. So itu untuk di sandbox. So now memang Zoom tak buy, Zoom hanya monitor saja untuk position. Current last support sandbox berada di antara 3.2 dan 1.9. So itu untuk sandbox. Kemudian kita pergi juga di mana. So mana di sana mana sebelum last chart engine. So mana sama juga di engine ni. Engine tu dua cakap itu siapa nak buy, ada good position buy kawasan ni. So siapa dah buy now, price dah break. So seperti 1.6 di 6.7. So 6.7 macam lah siapa yang ada buy itu kawasan ni. Now adalah kalau sampai saja 1.6, consider macam anda nak be safe, at least bawa keluar modal anda. Sebab apa? Anda buy di high price high atas ni. So seperti anda bawa keluar modal, kalau price tu ada pump lagi, at least yang profit tadi anda boleh lagi hold untuk long term. Kalau price tu drop, tak salah, modal dah selamat. Kalau drop pun anda still lagi untung. Untuk di mana. Kemudian last kita akan pergi di engine. So last coin untuk ni lah engine, another metaverse. So engine sama juga, engine ni consider baru saja break major resistance. So seperti 1.6 kita pergi $6. So ini untuk di engine ni, siapa nak buy cakap whatever price touch quarter resistance ni antara 30 dan 7 adalah boleh di CA. Jangan all in, di CA. Sebab apa? Quarter expected macam cakap ni, expected kita akan money flow kembali ke dalam Bitcoin. So bila Bitcoin regain, seperti cakap lah, kita akan ada total market meningkat, BTC dominant meningkat, Bitcoin akan melakukan meningkatkan. Apa yang berlaku di altcoin akan berlaku sedikit dipping ataupun penurunan. Hanya beberapa altcoin yang expected kalau metaverse ni, NFT, metaverse game akan drop. Apa yang akan naik masa tu, kita akan tengok Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Matic, Phantom yang ada ekosistem Solana. Coin ini pula akan melakukan peningkatan seiring dengan peningkatan Bitcoin. So bila Bitcoin meningkat tu, kena NFT punya coin, gaming punya coin, kita akan seperti akan drop dengan drastik. Sebab tu tengok tadi di engine, di sandbox dah pun print satu bearish market lah. Di sandbox ni kita tengok macam mana price dah breakout dia punya pattern bearish ni, expected dah drop. Kalau drop balik kawasan ni, breakout bawah ni, kita akan ada huge drop ke bawah. So walaupun sandbox jatuh, kita akan seperti Bitcoin dan altcoin lain akan terus melakukan peningkatan. So altcoin yang mana yang akan melakukan peningkatan macam tadi, seperti mana Ethereum, Solana, Polkadot, Matic. Sebab tu jika Zul banyak hold, walaupun Zul buy di Matic, Phantom, tu tak takut sebab tahu bila Bitcoin melakukan peningkatan, coin-coin yang ini yang akan turut melakukan peningkatan. Coin yang lain macam kata sandbox, mana NFT punya game, metaverse, seperti dia akan drop dengan drastik. So guys, itu saja untuk malam ni. Please like, please subscribe. Hope dapat membantu anda. So kalau ada yang tak faham lagi, boleh kata di ruang komen, type saja. Ada permintaan chat anda tengok, ada di ruang komen. Dan siapa lagi nak join untuk punya membership, klik button join, kemudian nanti kata anda akan cari membership, link membership. Dalam membership tu akan ada link Discord, anda boleh join tu punya Discord. So Discord macam lah, Zul kata bila Zul macam ni, lepas hari Zul dah settle semua, dah upload semua, nanti kita akan tengoklah chat ni. Dan kalau ada pertanyaan kawasan ni, Zul tengok juga. Walaupun dah banyak ni, Zul akan buat kalau ada yang bertanya ni, Zul akan direct terus jawab kawasan dalam ini. So guys, Zul rasa itu saja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.